Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin. Dan juga saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan kerana telah memilih untuk mengambil kursus pengurusan jenazah, yang mana ilmu ini saya kira wajib untuk kita kuasai dan fahami betul-betul tentang pengurusan jenazah. Kerana satu hari pasti dan akan pasti kita juga turut nak menyertai, bukan menyertai macam mana, mengurus jenazah, bukan di kalangan orang yang jauh, tetapi sekurang-kurangnya keluarga kita sendiri, kita mampu untuk melaksanakan pengurusan jenazah itu. Jadi siapakah yang lebih berhak untuk nak mengurus jenazah ni? Afdalnya tu orang yang terdekat. Kita sebagai anak, contoh ibu bapa kita meninggal, kita lah orang yang terawal dan menguasai untuk mengurus jenazah tu. Jadi kalau kita tak ada ilmu tentang pengurusan jenazah, bagaimana mungkin untuk kita nak mengurus, kan? Kita jangan beranggapan satu hari mesti ada orang nak urusnya, kita kata gitu. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, satu hari itulah, time tu lah orang yang nak mengurus, dia sakit perut lah, dia maksudnya dia uzur, ketika itu tak ada orang yang nak menguruskan jenazah. Sedangkan mengurus jenazah ni adalah fardu kifayah. Jadi siapa yang nak urus? Waris yang terdekat lah, kita lah, kan? Jadi ilmu ni walaupun sungguh pun tak ada dalam silibus, dalam pelajaran ke apa ke, tetapi kita kena cari, kita kena kuasai ilmu untuk nak mengurus jenazah. Baik, untuk saya pendekkan, untuk peringkat ni saya nak berkongsi untuk mengurus jenazah, memandikan jenazah. Tetapi sebenarnya untuk proses kita nak mengurus jenazah ni, proses dia yang mana dulu kita nak dahulukan? Sebenarnya sebelum mandi, kita kena uruskan kelengkapan-kelengkapan untuk mengkafankan terlebih dahulu. Jadi dia tak sama macam kita orang hidup, kita mandi, kita boleh uruskan sendiri, kita boleh cari baju, kita cari tolak. Tapi untuk nak mengurus jenazah orang yang meninggal ni, kita terlebih dahulu menguruskan, menyediakan kain kafan. Tak lagi lah, jadi untuk apa tu? Untuk nak memudahkan. Okey, baik. Tadi secara teori kita dah belajar dah. Ciri-ciri orang yang nak menguruskan, nak memandikan jenazah ni siapa? Orang Islam, orang yang merdeka. Lagi siapa dia lagi? Berani. Orang yang berani, orang yang jujur, orang yang amanah. Itu penting semua tu. Sebab orang yang dah dilantik menguruskan jenazah ni, dia pasti kena amanah, kena sabar. Maksudnya amanah ni segala kekurangan, aib jenazah semua kita kena simpan. Itu kena ada orang yang amanah, kena orang yang berani, kena ada orang yang sabar. Okay, baik. Kita nak mandi, dia ada langkah-langkah dia lah. Dia ada langkah-langkah. Saya sebut dulu 5 langkah. Untuk yang awal, kita nak penyediaan. Kita kena tahu kondisi orang jenazah yang kita nak uruskan. Adakah jenazah itu jenazah yang normal ataupun jenazah itu jenazah yang aksiden kah? Maksudnya yang tak normal tu saya masukkan jenazah yang terbakar, aksiden dan sebagainya, yang tidak boleh diurus secara normal menggunakan air dan sebagainya. Iaitu kita kena tahu kondisi jenazah tersebut. Okay. Jadi hari ini saya nak tunjuk contoh jenazah yang normal lah, kan? Bukan jenazah yang terbakar. Jenazah yang tidak boleh kena air tu, dia dimandikan secara tayamum lah, tidak boleh kena air. Baik, pertama sekali kita kena sediakan apa? Kena ada air mutlak, air yang bersih, yang mencukupi, air mutlak. Yang kedua, kena ada sabun. Tak kira lah sabun apa, acak apa pun, tapi kira sabun. Kita mandi pun kena ada sabun, kan? Sabun, saya kat sini ni selalu guna sabun ni lah. Canggih sikit. Sabun tekan ni canggih sikit. Sabun kuku. Dia kalau kita beli dalam kelengkapan tu, set tu semua dah ada. Semua dah ada. Okay. Set ni saya kena tunjuk juga ni. Okay. Yang pertama tadi air. Yang kedua sabun. Yang ketiga, ni. Kita kena dapat bezakan. Yang mana satu kapur barus, yang mana satu serbuk cendana. Baik, ni kapur barus.
Ni serbuk cendana. Kemudian nak kena sediakan apa lagi? Apa langkah dia? Kena sediakan tempat mandi. Macam di masjid, di surau, dia dah sediakan dah tempat yang memudahkan untuk memandikan jenazah. Ini sebagai contohnya lah, tempat ni penting tak? Ini langkah dia untuk penyediaan, tempat kena ada. Kemudian, yang kelimanya adalah kain untuk dialaskan. Ini nak tutup aib jenazah, mesti ada alas dia, tak boleh mandi yang begitu saja. Ya, aib dia kita kena jaga. Ini kita kena ingat, seorang pemandi jenazah itu mestilah orang yang aman, orang yang jujur. Maksudnya dari segi amanah yang macam mana? Dia kena jaga aib jenazah. Sebab itulah elok orang yang memandikan jenazah itu di kalangan waris sendiri. Dan dia mandi pun dengan kasih sayang. Dia belai-belai. Seperti mana ibu bapa membelai kita, memandikan kita semasa kita hidup. Jadi bila dia mati, kita memandikan dengan penuh kasih sayang. Itu hikmah. Ya? Okay, baik. Ini langkah-langkah dia lah, langkah yang kelima. Okay, baik. Mandi jenazah ni, kita kena ingat lah. Saya nak beritahu macam ni. Ingat macam ni Mandi jenazah ni mudah. Tapi jangan kita ambil mudah. Okay, dengar betul-betul dia punya apa perkataan yang saya sebut tu. Ambil mudah, maksudnya mudah mandi jenazah ni, kita anggap mandi jenazah ni tak susah. Kalau kita kata susah, sampai itulah kita tak mahu nak belajar. Kita kata payah, biarlah orang lain buat, aku tak mau buat. Mudah tu kita boleh buat, insya-Allah. Dan jangan ambil mudah ni, jangan ambil sambil lewat lah. Oh, so kata dia mudah. Macam tu je lah, macam kita mandi biasa. Jiru air je lah, macam tu je. Okay? Jangan kita ambil mudah tu, jangan ambil sambil lewat lah. Mudahnya macam mana? Syarat mandi ni adalah meratakan air di seluruh badan. Meratakan air di seluruh badan. Bila ratanya air, selesailah mandi kita. Wuduk, apa tu semua sunat. Ni kita tak guna sabun pun tak apa. Kan, tak guna ni semua pun sah. Janji meratakan air ke seluruh tubuh badan, selesai. Jadi yang nak lama tu apa? Kita nak kena bersihkan di celah-celah apa semua tu kena ada ilmu-ilmu dia lah. Okey, baik. Ni 5 langkah, 5 langkah yang diperlukan untuk nak memulakan mandi jenazah. Sekarang, mana volunteer tadi? Okey, dia dah bersedia. Sebelum ni kita pakai patung. Jadi kita pakai orang yang hidup. Jenazah. Dia jenazah kalau bergerak mudah. Tapi kita sebenarnya yang cakap, tapi jenazah yang tak bergerak lagi mudah sebenarnya. Okey, baik. Silakan. Duduk tu kat sini. Ni secara praktikal, kalau betul-betulnya dia okey, baik. Tengok betul-betul secara praktikal ni. Ada benda-benda yang dari segi teknikal tu kita kena tahu tu. Memang kita ambil kita kata mandi jenazah ni mudah, tapi jangan ambil mudah. Ada benda-benda yang perlu kita tahu dari segi teknikal dia. Okey, baik. Kamu baring, jenazah baring. Okey. Jadi kita perlukan alas. Okey. Jadi saya nak tanya, mandi jenazah ni berapa orang sebenarnya? Yang diperlukan lah. Standard. Cukuplah 5 dengan 6, itu je. Kenapa saya sebut 5 ataupun 6 tu? 3 pun boleh. Tapi ni sat lagi ni kita perlukan tenaga nak mengangkat. Biar kalau berkata 6, sana 3, sini 3. Kan? Kita pun tak tahu, kadang-kadang jenazah tu kita nampak je kecil tapi berat. Kan? Jadi perlu kepada kekuatan tenaga tu sendiri. Jadinya nak kata ramai sangat pun tak boleh juga. Jadi agak terganggu nanti. Seorang kita lantik dia punya kepala lah, ketua. Untuk nak mengarah buat apa tu sebagainya. Itu pentinglah dalam organisasi, mesti ada ketua dah kan, yang nak memudahkan urusan tersebut. Okey, baik. Jadi saya nak ambil volunteer pula. Berapa orang? Lagi termasuk saya jadi 5 lah. Okey. Baik. Lagi? Boleh. Ni kita nak mandi lagi ni. Berapa? 1, 2, 3, 4. Termasuk saya lagi 5. Okey, baik.
Boleh? Seorang lagi pun tak apa. Okay. Dia bila praktikal ni kita lebih ingat tau. Yang kita bila teori tadi kita tengok kan, tak nampak kan. Kita urus jenazah yang betul lagi kita ingat. Jenazah ni awal lagi tadi ceramah dah beritahu kan. Adab-adab bila dengar sahaja kematian, apa yang perlu kita buat. Tadi kita dah belajar kan. Jadi bila jenazah ni lagi lama maksudnya kita hidup, sendi kita boleh bergerak. Jadi bila jenazah tu agak lama nanti dia dah keras dah. Jadi nak gerak pun itulah kita buka pun dia keras. Jadi sebelum kita nak mandi kita nak lembutkan sendi-sendi. Tapi dalam keadaan lemah lembut, tak boleh keras-keras. Kita guna ni. Kita ambil mana sendi-sendi saja, sendi-sendi. Ni minyak ni. Kita pakai minyak. Buat sapu saya tunjuk. Sapu. Dia sendi-sendi. Itu minyak apa Ustaz? Minyak zaitun boleh, baby oil. Minyak masak boleh ke tak ada? Boleh asal minyak yang mudah. Tapi kita ambil lah yang wangi-wangi sikit kan. Okey, baik. Dia punya tu sikit kan. Sini. Sini. Dekat sini kan. Sebab apa? Pelipat-pelipat ni penting ni nak bagi air tu sampai. Nak bagi air tu sampai. Okay, tengok mana sendi-sendi dia kan. Ni sini. Okey. Buah tu tu. Okey. Ni. Mayat ni dia akan ingat insya-Allah. Ya, sedap dia kena urut. Allahu akbar. Okey, baik selesai. Kita dah apa? Lembut. Ni tujuan apa ni? Tujuan nak melembutkan dia punya sendi-sendi. Tujuan tu je. Ya. Masa nak mandi tu, macam dia pakai sepatu ke semua. Kena tanggal semua. Bagus, soalan tu bagus. Jadi masa tu kita tanggalkan. Macam nak tanggal tu kita tengok juga keadaan dia. Agak susah, rumit dan menyakitkan dia, tinggal tak boleh buat. Jadi apa yang tinggal ni yang hak dia tu kita tinggal, yang bukan hak dia macam contoh gigi palsu, jam, tangan, cincin, semua kita tanggalkan. Kita buka. Masa ni lah, masa kita nak pengurusan ni lah. Okay. Untuk langkah seterusnya, kita nak meratakan air. Kita tak niatkan lagi. Kita nak bagi ratakan air dulu. Kalau mata terbuka Ustaz? Ni kita tutup lah. Tutup. Tak, memang dia kadang ada mata yang terbuka. Terbuka. Jadi minyak tadi tu pun kita urut. Kelopak tu. Baca. Apa kita baca apa tadi? Sambil kita lembutkan sendi, perbuatan apa yang kita buat ke atas mayat ni, kita baca apa? Doa apa? Selawat apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuba ikut saya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita nak melembutkan sendi, kita nak angkat dia, kita baca tu. Kita baca tu. Okey, baik. Jadinya kita nak meratakan air. Cuba buka air yang perlahan je. Kita mandikan jenazah. Memanglah orang tu dah mati lah. Ni hidup kan. Kita mandi pun orang yang mati, kita kena jaga juga dari segi hak dia lah. Rongga-rongga. Boleh je kita nak contoh-contoh tu, tapi orang yang adab ni, orang yang meninggal ni dia merasakan kesakitan tu. Pertama, kesakitan yang sakarat. Baru sahaja nyawa dia ditarik. Sangat sakit. Ketika tu masih lagi terasa pedih-pedih. Kan? Mandi itu pun mandi dengan keadaan yang lemah lembut. Air pun yang kita nak ni, dia dalam yang tidak menyakiti lah. Okey. Ratakan. Ni kalau saya bayangkan ni, kalau rambut yang panjang lah. Kan? Kita kena bagi juraikan rambut dulu gitu. Gitu. Kan? Ratakan. Okay, cuba mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Macam tu. Mayat yang senyum. Mayat senyum. Jadi rambut dia ni, katalah rambut panjang kan. Kita jurai tu sampai ujung kita pasang.
Ni telinga. Saya bagi tunjuk macam tu lah, kan masuk air lain ni kan. Dia hidup, tak hidup pula ni kan. Masukkan dalam telinga tu. Dalam rongga-rongga ni lah. Rongga-rongga tu yang penting. Nak bagi sampai kan, air tu kena bagi sampai. Kan? Basuh ni kan. Ini pakai glove tu ada Pakai glove. Ada tak dalam tu dia sediakan glove tu? Ada? Okey. Baik. Ratakan sini. Dia peranannya yang sebelah sini, dia kita mula belah kanan kan? Kita ratakan. Okey, buat. Saya tunjuk. Okey, rata sini. Sampai sini. Lagi sebelah sana pula. Pelan-pelan. Okey. Sampai ke hujung. Sampai ke hujung. Okey, sebelah sana pula. Ni rata sampai. Ni untuk kita nak siram lah. Jenazah sampai dalam keadaan tak ada pakaian, Ustaz Tutup kan kan? Dia tutup. Dia kata fikir, Ustaz Ya, betul. Tak apa lah. Macam tu. Dia kalau daripada hospital kan, dia orang bukakan baju dia. Mana tadi kain tu? Dia tutup. Ni. 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 Okey. Okey, tutup air. Ni. Tutup. Okey. Kain ni. Ni. Okey, glove Okey. Ni ada 2 set saya ni. Sama ada kita buat sendiri ataupun ni dia set ni dia dah buat siap-siap dah. Maksudnya kalau buat sendiri pun kita potong itu, dia ada satu jurai yang ni untuk kita ikat lah macam tu. Okey di sini. Macam tu. Itu je. Yang itu je. Okey, boleh. Pakai satu. Pakai. Macam ni. Selit je. Mudah. Okey, baik. Dipanggil kaedah meruas. Meruas. Pernah dengar tak? Meruas. Meruas. Kita nak buang najis yang di hujung-hujung, bukanlah menekan daripada dalam, paksa untuk keluar juga tak. Sebab tu pengurus jenazah ni dia akan tanya ahli waris. Jenazah ni lah makan bila, minum bila, ataupun meninggal waktu. Dia akan tanya sikit. Tujuan apa tu? Nak tahu juga keadaan kondisi mayat tersebut. Dia kalau baru lepas makan pun mesti makanan banyak kat sini. Najis yang ada kan. Kalau dah seminggu, 2 minggu dia tak makan, dia minum susu je, dia tak banyak keluar dia punya tu. Okey, baik. Kita akan buka dia punya, kita panggil istilah kangkang lah. Sedikit saja buka. Supaya takutnya buka yang luas tu menyakiti mayat, tak boleh. Buka sikit. Kan tadi kan kita dah urut-urut kan. Buka sikit. Jenazah buka sikit. Macam gitu buka sikit. Dia buka sikit tu Okey. Jadi sini dan sini tujuan dia apa? Tugas dia angkat jenazah dalam kadar yang bukan 90 darjah. Lebih kurang macam itulah. Angkat, cuba angkat. Okey, itu je. Itu je. Okey ni perut dia ni kan. Ni perut dia. Okey. Jadi kita orang yang sebelah situlah. Orang yang sebelah situlah. Tangan yang ni ni perut sini dia menekan sini perut dia. Menekan kan. Macam nilah. Macam ni. Macam nak kan. Kita nak menekan lah. Nak buang di hujung kan. Sini. Tu selak masuk dalam. Masuk dalam. Jadi ini kita angkat. Ini kita angkat itu. Kita angkat kan. Jadi dalam tu raba. Kita pegang sini ya. Okey, ini tempatnya ya. Ini tempat keluar najis kan. Sambil tekan ni, sambil kita check sini. Cuci dulu, cuci, tekan, cuci. Air tu kena buka. Ni saya tunjuk. Okey, buka. Dalam masa yang sama. Kita buang dulu. Ya. Okey, buka. Ke bawah, masuk ke bawah. Masuk ke bawah. Ini tekan. Kan? Kita bubuh sabun sini, kita tekan. Jangan terlalu kuat sangatlah.
Kan? Jangan terlalu kuat sangat. Sambil air lalu. Hak ni kita pegang tempat yang keluar tu. Gitu. Basuh. Okey, ni anu dia. Ni anu. Pegang. Lurut sampai ujung. Lurut sampai ujung. Ini tak payahlah sebab Ini takut dia geli pula. Kan? Jadi lain pula kan. Okey, urut. Lepas tu bubuh sabun lah, Buat 2-3 kali bagi hilangkan najis tu dulu. Okey. Kemudian dah habis tu, kita buang ni, ambil yang baru pula. Ambil yang baru pula. Baru masa tu kita check tengok ada lagi tak. Bila ada lagi, buat ulang benda yang sama. Ulang, tekan sampai habis. Bila dah kita kenal pasti dan yakin sungguh-sungguh najis tu dah tak keluar, barulah selesai yang kita nak keluarkan najis yang di hujung-hujung tu. Okey, baik. Gitu. Okey, baik. Selesai yang tu Ya, okey, baik. Bila selesai yang tu, jenazah ni pun dalam keadaan yang tidak lagi dah keluar najis oleh badan tu, yang bersih, maka kita nak mula dengan mandi jenazah. Baik, ikut saya. Macam mana tadi niat dia? Nawaitu ghusla bihadzal mayyit lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi ke atas jenazah ini. Bihadzal mayyit ni maksudnya jenazah mayat lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Agak kalau panjang tu, sahaja aku mandi ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala pun okey dah. Tak payah lafaz pun okey dah. Siapa yang nak niat tu? Kepala dia. Contoh yang pegang air tadi kan, dia yang mengepalai untuk mandi, dia niat seorang tu je lah. Terus dia mulakan dengan mandi macam kita mandi wajib kan. Mana dulu? Okey, basuh kepala. Tadi kita cuma nak kata air ni. Selepas cuci. Okey. Okey. Ini. Okey. Tengok hidung kan? Okey tak? Tak apalah. Saya nak tunjuk betul. Nak tunjuk betul-betul ni. Tunjuk betul. Okey. Ni tak sabun ni kan? Sabun belah kanan. Basuh. Macam tu pula. Basuh. Okey, ini bahagian kepala accident jam bagi kepala. Okey. Kena cuci. Kena cuci. Okey, baik. Tadi sekali. Kita angkat ni. Baik. Kat belakang ni kan. Satu kita ampu dia. Okey, tadi dah selesai dah kan? Di permukaan kan? Kita nak balikkan pula belah belakang. Okey. Cara nak balik dia pun kita buat dengan penuh kasih sayang. Satu sebelah kiri di bawah, sebelah kanan di atas. Kita macam nak peluk dia kan? Yang sebelah sini. Okey, cuba pegang. Dia nak kirim sana. Sini, ngadak kat sini. Okey. Okey, ampu dia. Sama. Okey. Pegang ni ya. Okey. Baik. Basuh ke belah belakang. Di celah-celah. Punggung yang tadi tu. Buka air kuat sikit. Kuat sikit. Ketiak dia semua kena angkat lah. Ya, kena. Macam mandi wajib. Macam ni. Okey, pusing. Betul. Macam mandi wajib. Sebelum tu tadi. Ni kita nak katakan sebelum kita pusing, saya lupa tadi. Sebelum kita pusing tadi, kita kena angkat ni tadi. Kita angkat. Air kita ratakan. Ratakan di celah-celah ni kan. Ni kita kan bawah dia. Ni pun kita angkat tadi. Bawah-bawah kecil. Baik. Selesai ni tak payah mandi wajib kan? Okey. Kemudian sebelah balik sebelah kanan, sebelah kiri ya. Balik.
Kepala dia. Sakit. Buat betul-betul. Maksudnya kita sabun tu. Sabun. Okay, ni kita nak. Ustaz, kalau rambut dia ada dye kena buang. Tak. Biar je lah. Biar. Oh. Tak Dia sampai, tak setakat sampai air. yang kita mampu dan boleh buat lah. Setakat tu. Kalau tak, biar je lah. Okay, baik. Okay, dah kenal semua dah kenal kan? Okay, kita nak sabun. Okay. Balik bagi tengah-tengah. Sabun. Sabun ni masing-masing kita pegang. Masing-masing pegang. Sabun. Okey, pegang ni. Ni. Ambil masing-masing ambil peranan. Ada lagi tak? Ni yang betul punya ke pun? Sarung tangan boleh pakai ke? Boleh. Pakai sarung tangan tapi kita nak pakai ni kan ni. Untuk 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 cuci. Okey. Ni kita buat yalah memang peranan dia kita buat telinga kan. Kita telinga, hidung, mata kalau dia tarik mata kan. Kita tak tahu keadaan jenazah sebelum ni macam mana kan. Ada mungkin koma yang lama. Ada dan ada nanah darah keluar. Jadi hak tu kita kena bersihkan. Mungkin ada tarik telinga yang banyak, kena korek, kena buang. Kadarnya semampu kita boleh buat. Sekadar yang mampu. Contoh kata kuku panjang kan, ada tarik sini kan, bersihkan sini. Tak boleh itu, kita korek yang sini. Tapi janganlah sampai nak korek yang dalam, yang menyusahkan kita satu lagi menyakiti jenazah, tu tak boleh. Sekadar yang tu sama jugalah kaki pun kan, kita tengok kat mana-mana ada daki kan, pusat dia ke, ada tarik pusat yang sini kan, kita buang daki-daki sini, buang pakai tu. Ni kita nak sabun, pakai sabun ni. Pakai sabun ni. Okey, pasangkan air kat situ. Pasang air. Pasang air. Sabun yang sini, kawasan sini. Tengah, kaki-kaki. Jadi buat sontak. Ya. Macam kita nak sabun tu, nak sikit tu. Sekadar ni ke ataupun kita nak hingga dia kata ketat sikit ke licin? Itu masa tadi. Masa kita buat dekat dubur dia tadi, kita rasa macam kesat, kan? Selagi ada rasa macam kesat, kita hilangkan yang kesat tu sehingga rasa yang licin. Tapi yang ni sekadar yang ni je lah. Sekadar macam kita mandi biasalah, tak ada yang rasa. Kita rasa tidak ada kekotoran pada badan dia, cukup. Kita yakin lah macam tu kan. Okey. Dah habis sebelah itu, balik pula macam tadi, kita nak sabun sebelah belakang. Itu. Okey, sabun. Cuci ni kepala. Sabun tak banyak, dia rasa macam tak puas lah. Ada lagi sabun? Buh sabun banyak sikit. Supaya balik ni dia tak payah mandi dah. Buh banyak sikit. Buh banyak sikit. Banyak sikit. Tak cukup kan? Ni celah-celah tu kan? Okey, agak dah kenal semua kan? Okey, kita kata dah kenal semua tu kan? Pusing balik belah sana pula. Balik belah sini pula. Kita sabun belah sini pula. Sekali je lah sabun okay, sekali lagi. Pusing. Sabun. Ya. Tangan tu memang kena macam tu ke? Tangan ni sebab dia dah keras dia tak boleh ubah dah. Macam tu je. Cuma bila di celah-celahan tu, kita kena angkat sikit bagi ada air sampai ke celah. Gitu. Tapi jangan kita buka yang kuat sehingga boleh menyakiti jenazah. Tak boleh. Okey. Baik. Dah selesai semua tu kan, kita sabun kan? Ya. Kemudian kita bilas sekali lagi dengan air. Bilas. Kita bilas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di kawasan-kawasan celah-celah tu kena perhati betul-betul. Kena bagi kena. Telinga, hidung dia kan. Ni kena angkat lah. Ini kena angkat. Ni kena angkat. Di celah-celah ni. Tu. Ni kan. Ambil sangat, masukkan dalam tu. Kena bagi sampai. Itu. Di celah-celah macam tu lah air takut tak sampai. Okey. Macam di tengah-tengah tu, kita kena hulurkan tangan. Basuh sekali lagi tempat yang tadi tu. Kita rasa macam tak yakin, nak check sekali lagi dan tengok ada warna ke tak ada warna, ada rasa ke tak ada rasa, kasar-kasar kan. Kita rasalah sekali lagi. Takut ada yang terkeluar. Tapi selalunya kalau kita dah muah itu, dia tak ada dah lah. Dia dah kosong lah. Okey. Balik sebelah sini sekali lagi. Kita nak cuci, nak bilas ke belah belakang. Okey, tuan-tuan. Sampai ke sebelah ke kaki. Okey kita selesai dah. Maksudnya kita kena ingat depan, kita balik belah kiri, belah kanan, belakang dia semua rata kena. Ni kita dah ratakan, semua kita dah ratakan air, kita dah mandi guna sabun. Jadi selesailah satu rukun, iaitu meratakan air di seluruh badan. Sah dah tu. Pengurusan yang melibatkan mandi jenazah itu dah selesai. Okey. Baik, kemudian kita nak berwuduk ke atas jenazah ni disunat. Wuduk ni ke atas jenazah ni sunat. Jadi kita buat selepas lah. Kepala yang buat. Ya, kepala juga. Boleh. Jadi kita lantik. Mungkin dia abang dia ke, ayah dia ke kan. Boleh. Waris lah kan. Mengambil wuduk ni, kita ambil sunat-sunat tak apa, ataupun yang sekadar yang boleh lah. Antaranya? Niat sahaja aku mengambil ataupun mengangkat adas kecil ataupun mengambil wuduk ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Begitu. Jadi dah niat tu terus basuh muka dia. Boleh minta kawan bantulah macam ni. Tolong macam ni kan. Bismillahirrahmanirrahim ni sahaja macam ni. Itu. Jauh ni pasal lah. Sikit air. Macam ni kan. Gitu. Baik. Muka. Selepas muka, tangan. Tangan. Daripada sini sampai ke siku. Kena berkenal. Kena berkenal. Buat dia macam ni. Kemudian, lepas tangan, sapu di kepala. Dia kali sapu. Okey, sama macam kita ambil wuduk macam biasa. Kemudian telinga dia. Telinga. Kemudian last sekali kaki. Okey. Kejam mata. Air masuk lah. Sampai ke air kaki. Masuk. Kaki kanan tu. Wuduk ni macam mana kita ambil wuduk kat atas kita? Cuma kita niat kat atas dia aja. Okey, baik. Sebelah tu pula. Okey, selesai. Kita dah mandi dan wuduk kat atas jenazah. Habis cakap tu. Okey, baik. Yang kata air serbuk cendana, kapur barus tu waktu bila? Gini. Sebenarnya awal lagi tadi kita dah masuk dah. Kita dah sediakan dah. Ambil tu, baldi. Okay. Satu baldi serbuk cendana. Tak apa, satu baldi kapur barus. Buka. Satu buka untuk serbuk senjana, satu kapur barus. Masuk je semua ni. Masuk je dalam tu semua. Pakai gunting. Masuk. Dia tujuan apa ni sebenarnya? Dia wangi je benda ni. Air penuh. Air dengan penuh. Air bagi penuh. Kita nampak macam garam ni kan? Macam gula kan? Dia wangi.
Ni pun dia ada ni ke, tak ada ni ke, sah je kita mandi tadi. Bukanlah satu kewajipan, mesti ada serbuk cendana. Mesti ada kapur barus. Kita duk pemahaman kita, tak ada ni macam tak sah kan, macam tak sempurna je. Jadi benda ni nak membersih atau nak mewangikan jenazah je. Itu dia punya manfaat dia. Kalau tak ada, cari-cari tak ada juga. Ataupun dalam set tu memang tak ada. Jangan kita payah-payah kan. Sah je. Okey, masuk air. Okay. Satu bekas air serbuk cendana, satu bekas kapur barus. Yang ni waktu bila kita nak mandi ni, setelah habis kita mandi, setelah habis kita wuduk dan bersih semua dah kita dah buat, ni untuk nak kita siram saja. Siram untuk kali ni, kali terakhir dia. Dia mewangikan dia. Okay, baik. Untuk nak siram ni, macam mana? Lapik. Lapik. Untuk tadi ni kain. Untuk tadi ni kain dia macam tu lah. Ya. Apa pun kita kena jaga aurat jenazah. Mandi sebenarnya kot ni tadi. Kot ni. Kita masih jaga aurat dia. Maksudnya sampai sini lah katakan. Kita masih jaga aurat dia. Jadi nak memudahkan juga kita. Kalau macam kain kita penuh tu nak susah lah kita nak jolok tangan apa semua susah kan. Kita buat melintang ini mudah kita nak masuk tangan, nak bersih dalam tu kan. Jadi bila terakhirnya tu kita akan siram dengan air kapur barus dan juga serbuk cendana. Kita pusing balik yang ni. Pusing. Hati-hati supaya kita jaga aurat dia. Sampai tutup dia punya ni. Ini tutup tu. Tutup kepala dia kan. Okey. Ambil satu cebok tu. Tutup. Tak. Dia yang mana dulu tak elok? Mana? Mana boleh? Mana boleh? Nanti kita ambil dulu. Kita jadi Ni ibarat kita dius kepala sebab dia. ni ibarat kepala dia lah kan. Okey, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ambil belah kanan. Ni kemah ni bagi meratakan air lah. Gitu. Sebelah kanan juga. Lepas tu kiri. Ambil lagi kalau tak cukup. Ambil lagi. Okey. Sampai ke hujung. Kemudian tengah dia. Tengah. Tengah ni. Ini kita kepala lah kan. Okey. Sampai habis. Betul. Selalunya kalau waktu akhir yang macam ni kita panggil ahli keluarga yang lain-lain kan. Yang tak sempat nak masuk tadi kan, tak boleh masuk ramai-ramai. Kita panggil semua-semua seorang-seorang untuk jirut untuk penghormatan takrif. Masing-masing nak ambil peranan kerana mengurus jenazah ni pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ambil berkat tu sikit, dapat siram pun okeylah. Jadi kita panggil mana-mana jenazah waris jenazah yang terdekat kita panggil. Untuk sama-sama ni. Kemudian habis dah air tu buat air ni pula. Ni. Air kapur barus. Air kapur barus tujuan dia wangi. Okey. Macam tadi kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belah kanan, belah kiri, kemudian tengah. Tapi yang ni istilah dia kita menyiram saja. Kita dah bersih dah. Siram belah kiri, kemudian di tengah. Dia macam ni ya. Air yang belah kanan, kita ni belah kiri ampu air tu. Kena habiskan satu baldi. Habis kan. Habis. Jadi setakat mana air ada dalam baldi tu habiskan je lah. Sampai kita panggil saudara-saudara yang lain mana tak sempat lagi, bolehlah. Okey, baik. Selesai. Habis kita siram air serbuk cendana, kapur barus, habis dah. Okey, baik. Kemudian kita nak bilah dia dengan nak lap lah, lap. Ada satu kain.
putih tu juga ataupun kain ini boleh, tak ada masalah. Ni untuk kita nak lap lah. Kan? Jadi Lap kita bawa tarik kain yang gitu. Jadi ni kita nak praktik betul-betul supaya kita nak jaga aurat dia ni. Kan? Kita tarik itu. Yang ni kita lap. Okey. Slow buka. Okey. Slow buka. Jadi selesai untuk itu. Kita lap, kemudian kita angkat, letak di tempat yang kita sediakan untuk kafan. Jadi bila dah tu ada setengahnya kita bubuh kapas siap-siap saja. Bubuh kapas, kemudian kita tarik itu, balut teruslah dengan kain putih. Selesailah gitu. Mudah, jangan dipermudahkan. Maksudnya nampak simple tak sebenarnya? Kalau tak ada apa-apa keuzuran yang lain lah. Maksud kata jenazah tu meninggal sakit tua ke. Kalau jenazah itu insiden, lain pula cara dia. Mungkin ada darah ataupun yang tak berhenti, nanah kan. Itu teknikal dia tu kita kena tahulah. Nak sumbat dengan apa. Kalau ada setengah set kelengkapan, dia dah sedia dengan plaster apa semua tu kan. Jadi contohlah, saya bagi contoh lah. Katalah jenazah itu postmortem. Postmortem ada yang kat sini. Ada yang di sini. Kadang-kadang jahit dia tu, dia jahit yang besar kan. Dia boleh keluar dia punya tu. Nanah ataupun cecair. Daripada jenazah ni, lama kelamaan dia akan keluar juga cecair tu. Sikit-sikit. Sebab tu kalau contoh jenazah tu nak dibawa balik di tempat kampung dia, memerlukan perjalanan yang berjam-jam. Jadi ketika nak pengurusan mengkafankan jenazah, kena dilapitkan dulu dengan plastik supaya dia tidak mengalir terus. Okay? Kena maklumkan. Sebab kita nak balik sana dalam keadaan kita suci. Darah, nanah dan sebagainya tu kan najis. Tapi dah kalau keluar juga, tak boleh nak buat apa lah. Dia duduk dalam plastik tu juga, tak apalah. Ada juga jenazah yang dia lepas operate, dia tebuk sini ada itu, dia tebuk sini, bulat kecil je. Jadi dia ada tube tu kan. Walaupun kecil tube tu, dia boleh keluar cecair yang banyak. Ada satu ketika tu, basah habis dia punya kain kapan. Terpaksa kita buka balik, tutup di situ tu, guna plaster lah. Plaster, bubuh kapas, kemudian kalau plaster tu dia tak keluar lah, bubuh kapas, plaster, biar itu. Setakat mana yang kita boleh buat lah. Kan? Jadi, kita tengoklah tempat mana yang rongga-rongga yang boleh keluar cecair. Di mana rongga yang boleh keluar cecair? Tu telinga, hidung, mulut, mata kan. Tapi yang selalu keluarnya tu di telinga, di hidung. Selalu yang kalau aksiden lah, ataupun yang kena hentakan di kepala kan. Jadi kita sumbat dengan kapas. Cukup lah, memadai lah tu. Tak keluar lah. Jadi masa yang kita habis mandi, kita cek sekali lagi. Ada tak benda yang terkeluar? Najis ke? Kalau ada lagi najis tadi, cuba sedaya upaya buat yang tak tertinggal dah di situ. Selesailah. Pastikan tak ada lagi kekotoran, najis yang ada pada badan tersebut. Barulah kita angkat dan letak ke tempat kafan. Kita kafan. Itu sekejap lagi lah. Itu ilmu kafan sekejap lagi. Okey, setakat tu apa soalan? Dia tak payah mandi balik lah kalau keluar cecair tu. Tak payah. Kapan boleh tukar? Kapan? Kita bersih tempat tu je. Tak perlu nak diulang lah. Kalau kawasan lain kena? Mana? Kalau kawasan lain kena? Sama juga. Cuci tempat tu. Cuci tempat tu je. Ustaz, kalau tangan dia terpotong macam mana? Tangan ni apa macam mana? Tangan terpotong. Maksudnya tak ada Ada tanggal lah. tanggal. Yes. Okey. Insiden ke apa kan? Insiden saya bagi dua keadaan. Contoh tangan dia. Kita nak mengkebumi tangan tu, kena buat macam mana kita ni lah. Sebab dia sebahagian daripada anggota kita nak menghormati kan. Jadi kena basuh dan mandi tu macam tu jugalah. Kita basuh apa semua, kita kafan sebahagian anggota dia.
Maksudnya tadi tangan terputus lah kata kan. Contoh kaki ke macam mana kan. Mandi. Sebab kita nak menghormati dia sebahagian daripada badan kita kan. Dia terpotong dan bungkus, tanam macam biasa. Tak ada istilah yang talqin tu semua tak ada lah. Sebahagian kalau kata So terputus. anggota tu kita asingkan lah untuk masa kapan. Okey, kalau yang saya cerita tadi tu contoh bukan- macam mana orang tuan tu hidup lagi. Kaki je potong. Tu kita urus macam tu lah kan. Kalau kata dia mati tapi tangan dia terputus, kita urus sekali dengan ni. Sekali. Sekali kan. Maksudnya nanti masa kafan pun kita kafan sekali. Letak. Anggota-anggota tu letak. Saya nak tanya sikit. Hmm. Kalau kata macam kapal terbang tu yang jatuh, badan sekat-sekat. Jadi yang mana yang kita kena tracking? Kalau kata bagi dada ke atau bagi kepala ke yang kata jumpa asyik-asyik? Okey, kalau kata dia jumpa hanya sebahagian je kan. Yang tu je. Maksudnya hal tu pun kita boleh talqin dah. Tak jumpa yang lain. Maksudnya kita dah sah dah. Dia dah meninggal. Jadi hanya jumpa cebisan-cebisan dikebumikan seperti mana kita menguruskan jenazah macam biasa. Kemudian kita ke bumi dan talqin dulu. Cuma yang kita tak talqin tu, kita jumpa cebisan kaki ataupun tangan, kita pun tak pasti lagi ni dah meninggal ke belum. Itu taklah. Cuma kita tanam. Tanamlah. Cuma kita tak mengurus seperti kita mengurus jenazah. Ada apa soalan? Nak buat dengan hancur-hancur tu lah jadi Ya, kena kumpul. Ya, betul. Contohlah saya bagi contoh, kalau kita urus jenazah tu jenazah yang terbakar. Jadi pihak bomba ambil cebisan-cebisan tu, dia dah kenal pasti ini si waris punya ni. Jadi kita kumpul, mandi ataupun tayamum. Kita tengok juga kalau keadaan tidak mengizinkan untuk kena air, kita tayamum. Kalau dia diizinkan, maksudnya membolehkan ia untuk kena air, kita mandi macam biasa. Mandi macam biasa. Cuma kita kena pastilah bentuk tubuh dia macam ni, mandi. Tayamum macam mana? Tayamum, kita tayamum dia macam mana? Tayamum muka, tangan. Tayamum paling mudah. Okey, Ustaz bagi tunjuk sikit pengalaman Ustaz menguruskan jenazah COVID. Jenazah COVID ni dia memang kita tak mandikan secara normal. Dia digantikan dengan tayamum. Kemudian pula jenazah itu dia dalam bila meninggal sahaja dibungkus dengan plastik polybag tu kan, warna hitam ataupun warna putih. Segala pakaian yang terakhir dia pakai itu pun dibungkus sekali. Tak ada dah, kita tak buka, kita tak menyentuh body dia. Cuma sewaktu kita nak memandikan jenazah digantikan dengan debu tayamum. Disebabkan apa? Darurat dia tu tidak boleh bersentuh dengan jenazah ini, walaupun boleh kena air tapi keadaan itu darurat tak boleh menyentuh. Jadi ditukar mandi kepada bertayamum. Ketika itu kita pertama sekali kena pastikan di mana wajah dia untuk kita tempat yang nak rukun kena ni kan. Yang kedua tangan. Tu je, mudah je. Kan? Jadi dah ada polybag ni kita peganglah. Okey, kena pasti ni muka. Kemudian ni tangan. Syarat je lah. Syarat je. Dalam polybag Polybag. Jadi tayamum saja aku tayamum ke atas jenazah ini diharuskan kerana Allah Taala tepuk kan, kita buang satu. Tak tekan pun. Tak payah dah. Tak ada. Dia dua je. Muka. Kemudian kita buang. Ambil satu tempat lagi yang tak kena kita tepuk tadi. Kan? Okey, contoh. Kita ambil kanan dulu kan. Di sini ataupun di sini. Ni kita pegang tadi kan. Sampai di sini. Cepat. Tak sampai seminit. Pakai baju PPE tu lagi berjam pakai. Maksudnya makan masa lama lah. Kita nak mengurus jenazah ni dengan kita persiap SOP tu lagi lama. Itu je. Tak ada yang tadi ni nak nekan, nak buang najis apa semua tu tak ada dah. Dan muka ni pun kita tak buka. Dia gitu je. Sah dah. Maksudnya mengurus jenazah walaupun bertayamum
selesai dah urusan memandikan. Habis. Mengkafankan pun selesai, tak ada. Dikebumikan dengan polybag itu. Pakaian terakhir diselimut dengan apa ni? Komforter ke apa tu. Dekat hospital kan dia bungkus macam tu. Kemudian dia masuk dalam polybag. Tu je. Contoh kata, kita pegang-pegang tengok. Tak ada tangan ni, kat sini je ada. Jadi di sini je lah kita ada ketika tu Ustaz pegang, cari-cari, satu je ada tangan dia. Satu lagi, tak ada kat sini je. Jadi, satu, kita habis kat sini, sampai siku. Satu lagi, mula kat sini. Sampai tu. Kadar yang boleh lah bagi dia. Kalau tak ada tangan, muka lah. Kemudian, kat mana yang kata last tangan tu kat sini, kat situ je. Buat syarat kot. Yang tu, selesai. Kaki semua tak ada lah. Mudah. Okey, ada soalan apa? Sejuk lah. Sejuk mana? Sejuk bangun. Nanti kena bagi penghargaan ni. Tapi gitulah. Kita anggap beginilah, satu hari nanti kita juga akan merasai berada di tempat yang special ni. Katil. Inilah katil yang terakhir kita. Sekarang kita tidur yang tilam yang empuk, satu hari kita inilah tilam kita. Inilah tempat kita nak mandi. Kan? Sekarang ni kita boleh mandi dengan hebat, boleh mandi sendiri. Satu hari orang mandikan kita, kita bukan mandikan sendiri. Hikmah. Bila ada satu kematian tu, kita volunteer lah diri kita untuk ziarah orang mati. Kalau ada kesempatan untuk kita ngurus, itu lagi baik. Tapi kita nak mengurus jenazah ni, kalau orang yang tak kenal ni susahlah sikit kita nak ni kan. Tapi bila waris yang meninggal itu adalah waris kita, tak ada orang yang boleh halang. Ada setengah-setengah kampung ni, dia kan orang tua tu, tak boleh. Biar dia aja. Sebenarnya hak dia yang berhak untuk mengurus jenazah ni waris. Kita boleh cakap lah. Saya tak nak orang lain, saya nak kalau boleh seorang je lah ketua nak bimbing. Kami ada anak-anak, kami ada adik-beradik, kami nak buat sendiri. Itu lagi baik. Kita dah ada ilmu lah. Sebab tu ilmu ni kena kita kuasai. Tahulah sikit. Dia kita jarang-jarang buat, tu kita tak ingat. Jadi bila berlaku kematian ni, apa nak buat dulu? Pengurusan tu penting. Apa yang step yang pertama sekali apa dia? Satu. Itu kalau laki-laki, kalau wanita, kalau mak Wanita, okey, kita pun boleh untuk mandikan mak kita. Walaupun lelaki. Ya, mahram kita. Contoh isteri kita. Kita boleh mandikan. Dia tak semestinya kalau perempuan, orang perempuan je. Isteri kita boleh mandi dengan anak-anak kita. Yang mahram ni lah. Okey, baik. Ada apa? Baik, selesai. Next. Okey.